Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kumpulan kami akan membentangkan subjek kemahiran komunikasi pengurusan, yang mana kami memilih kemahiran komunikasi kepengurusan di Polis Diraja Malaysia ataupun PDRM. Saya Muhammad Mazuki Shanin, nombor metrik 268180. Okey, jadi dalam ni kami akan ceritakan sedikit latar belakang organisasi, objektif program, peningkatan amalan komunikasi, permasalahan komunikasi yang dikenal pasti, pemilihan fokus amalan ataupun SWOT, cadangan penambahbaikan pengurusan komunikasi. Baik, latar belakang PDRM. Secara ringkas, PDRM telah diperkenalkan di negara ini pada 25 Mac 1807 apabila pasukan polis ditubuhkan di Pulau Pinang selepas British menguatkuasakan Piagam Keadilan ataupun Ridwan 2004. PDRM sebagai major institusi penguatkuasaan di negara yang berusia 215 tahun ini tentunya khususnya dalam strategi komunikasi yang menjejaskan penyampaian perkhidmatan PDRM. Sejarah sistem kepolisian terbahagi pada 3 era sejarah iaitu era politik, era reformasi dan era masyarakat. Era politik bermula pada tahun 1957 hingga 1967 di mana sistem kepolisian diamalkan dalam bentuk tradisional atau traditional oriented policing dan moto sedia berkhidmat. Pelbagai kaedah diperkenalkan dalam PDRM untuk meningkatkan keupayaan mereka khususnya untuk menambah baik strategi komunikasi. Antara kaedah yang diperkenalkan ialah community policing. Ringkas definisi community policing daripada P2018 menyebut polis adalah orang awam dan orang ramai adalah polis. Baik, seterusnya rakan saya akan meneruskan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hussain bin Nordin, nombor metrik 267487. Giliran saya untuk menerangkan berkenaan objektif program peningkatan amalan komunikasi, iaitu hubungan PDRM kepolisian komuniti dengan strategi komunikasi. Umumnya, pelbagai cara perhubungan antara polis dan masyarakat digunakan dari segi masa dan keadaan. Sebelum tahun 2000, polis terkenal dengan kepolisian tradisional menggunakan cara komunikasi yang kurang berkesan seperti jurang kerjasama masyarakat dan polis. Prosedur pengedaran maklumat yang tegar, prosedur yang menyusahkan dan dasar kaunsel pendiri di mana kata Umar Bati Ramayah 2009. Kepolisian masyarakat merupakan satu usaha murni yang melibatkan kerjasama antara polis dan orang ramai dalam membantas jenayah dengan lebih berkesan dan cekap. Ia adalah strategi PDRM dalam mendekatkan orang ramai untuk membantu mengawal jenayah. Ia juga sebagai alternatif untuk menjadi mata dan telinga polis dalam menyalurkan maklumat tentang aktiviti yang meragukan di persekitaran. Dengan ini, akan wujud kesedaran dalam kalangan orang ramai untuk bekerjasama dengan pihak polis bagi mencegah jenayah melalui perkongsian pintar. PDRM telah melalui banyak fasa perubahan, termasuk perubahan strategi komunikasi. Sebelum diterangkan mengenai strategi perubahan komunikasi, perlu dijelaskan antara faktor-faktor yang membawa kepada perubahan dalam PDRM, seperti mana kata Muhammad Mujahid Hassan 2017, antaranya adalah seperti berikut. Pertama, kepolisian sekarang kurang berkesan dalam memerangi jenayah. Kedua, perlu pendekatan yang lebih proaktif daripada reaktif. Ketiga, mengiktiraf penglibatan komuniti sebagai penting. Empat, kembalikan tanggungjawab kepada masyarakat. Lima, terdapat perubahan dalam masyarakat. Di sini sajalah persembahan saya dan akan disambung oleh rakan saya seterusnya. Hai, saya Muhammad Nizam bin Ahya. Di sini saya menerangkan bagaimana permasalahan komunikasi yang dikenal pasti dalam PDRM. Antara masalah utama yang selalu berulang dan berterusan dalam bidang pengurusan polis adalah yang berkaitan dengan pembangunan dan penyelenggaraan sistem komunikasi yang berkesan. Komunikasi adalah wadah utama untuk mencapai persetujuan antara semua anggota jabatan tentang objektif polis. Ia adalah asas untuk pemahaman bersama dan berterusan tentang masalah dan pencapaian yang dialami dalam usaha harian ke arah objektif. Komunikasi dalaman mempunyai kaitan dengan membuat keputusan, satu langkah dalam proses pentadbiran yang sering diabaikan dan kurang dilaksanakan. Amalan biasa adalah untuk memerintah rancangan berkuat kuasa
tanpa mengambil kira cara yang boleh dibawa untuk mempengaruhi tingkah laku individu atau ahli kumpulan. Kecenderungan untuk tindak membuat susulan untuk melihat sama ada prosedur yang telah diisytiharkan digunakan oleh individu untuk membimbing keputusan mereka. Kegagalan dalam komunikasi mengakibatkan apabila terlupa bahawa tingkah laku manusia di pihak individu adalah alat yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai tujuannya. Analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yakni SWOT ialah kaedah perancangan strategik yang digunakan untuk menilai peluang dalaman dan luaran untuk projek atau program atau institusi organisasi. Ia juga boleh memudahkan pembangunan pelan tindakan untuk inisiatif terbaru. Kekuatan dan kelemahan mencerminkan konteks dalaman dan program atau organisasi. Peluang dan ancaman merujuk kepada konteks luaran, termasuk faktor di luar kawalan program atau organisasi yang mempengaruhi kerja mereka. Analisis SWOT menjadi asas utama dalam pelaksanaan komunikasi strategik yang meliputi proses seperti penempatan agenda, formulasi strategi, implementasi dan penilaian dalam pengurusan komunikasi organisasi. Di bawah adalah bidang khusus inovasi pentadbiran yang memerlukan pandangan yang lebih dekat untuk penambahbaikan berlaku dalam Polis Diraja Malaysia. Perancangan komunikasi ini melibatkan dua proses, iaitu statistik pelan utama dan agenda yang ditetapkan oleh organisasi. Plan induk ini memberi tumpuan khusus kepada organisasi, perkhidmatan dan produk. Panduan rangka kerja untuk mengurus dan kaki tangan melaksanakan tugas dengan cekap dan melaksanakan dasar peraturan dan undang-undang yang menjadi rangka kerja operasi mereka. Agenda juga merujuk kepada penyebaran komunikasi dan mesej kepada khalayak ramai melalui mesej yang lebih selektif, terutamanya melalui saluran yang mewujudkan kesedaran dan pemahaman yang berkesan kepada penonton tentang visi atau matlamat dan misi organisasi. Nama saya Avinash Anak Sekaya, nombor matriks 267448. Saya akan membentangkan berkenaan dengan komunikasi strategi, yang mana komunikasi strategi organisasi ini khususnya mempunyai 3 peringkat, iaitu masa rancangan, jangka masa pendek, sederhana dan panjang. Peran komunikasi strategik ini penting dalam membantu organisasi memperolehi sumber secara efektif dan strategik agar dapat mengubah budaya organisasi ke arah kecekapan komunikasi dengan mengambil kira setiap aktiviti organisasi adalah berkaitan dengan komunikasi. Peraturan kedua meliputi aspek pelaksanaan dalam proses pengurusan komunikasi strategik, iaitu secara khususnya pelaksanaan komunikasi ini dia memfokuskan kepada melaksanakan strategi komunikasi yang dirancang dengan teliti mengikut jangka masa yang telah ditetapkan. Dalam peringkat pelaksanaan komunikasi strategi ini, terdapat beberapa aspek yang dititik beratkan seperti pemilihan khalayak yang sesuai, ya. Dan peraturan terakhir dalam komunikasi strategi ini iaitu memfokuskan kepada aspek penilaian komunikasi bagi tujuan penambahbaikan strategi komunikasi yang dilaksanakan oleh organisasi. Salah satu proses penilaian yang dijalankan ke atas aktiviti komunikasi strategik ialah melalui audit komunikasi, ya. Yang mana audit komunikasi ini secara khususnya memfokuskan kepada menganalisis keberkesanan pelan komunikasi dan pelaksanaan yang telah dijalankan oleh organisasi, ya. Melalui penilaian ini, organisasi dapat mengenal pasti faktor yang mempengaruhi keberkesanan, ya, komunikasi dan elemen lain yang menghadkannya. Oleh itu, aspek penilaian dapat membantu organisasi memperbaiki kelemahan sediada sebagai usaha membina pelan dan kaedah komunikasi yang lebih berkesan kepada khalayak organisasi. Dan berdasarkan penjelasan, ini sangat jelas bahawa komunikasi strategik merupakan satu proses pengurusan komunikasi yang strategik dan sistematik yang dijalankan oleh sesebuah organisasi. Ini dipastikan melalui aplikasi analisis SWOT SWOT yang memanfaatkan kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang wujud dalam melaksanakan aktiviti komunikasi yang boleh menyumbang kepada pencapaian misi dan matlamat organisasi.
Dengan itu, organisasi ini boleh merangka maklumat, objektif, strategik dan taktik komunikasi yang selaras dengan kehendak dan keperluan mereka, ya. Begitu juga dengan memastikan kelancaran komunikasi yang menjadi salah satu penekanan utama melalui amalan komunikasi strategik berdasarkan perancangan, pelaksanaan dan penilaian. Dan ini juga menjadikan komunikasi strategik sangat berkesan, sehingga ianya digunakan dalam pencapaian misi dan matlamat organisasi kerana keupayaan untuk menyebarkan komunikasi secara berkesan melalui sifat-sifat strategik dan sistematik, ya. Walau begitu, terdapat rasionalisasi yang berbeza di sebalik pelaksanaan komunikasi strategik kepada organisasi. Assalamualaikum, saya Farid Noor. Tajuk seterusnya adalah cadangan penambahbaikan pengurusan komunikasi. Komunikasi strategik berbeza daripada komunikasi bersepadu kerana fokusnya ialah bagaimana organisasi berkomunikasi merentasi usaha organisasi. Penekanan adalah pada aplikasi strategi komunikasi dan bagaimana organisasi berfungsi sebagai faktor sosial untuk memajukan misinya. Komunikasi dua hala. Pengurusan yang profesional mungkin pada mulanya memikirkan komunikasi terutamanya dalam konteks menyampaikan mesej kepada pekerja tentang isu, dasar, prosedur perniagaan. Tetapi, komunikasi dua hala memainkan peranan penting dalam strategi komunikasi yang komprehensif. Kedua, mendengar isu dan kebimbangan pekerja membina kesetiaan dan mendorong peningkatan produktiviti. Pemimpin organisasi haruslah belajar melalui mendengar tentang isu atau kebimbangan sebelum mereka menjadi rungutan atau tindakan undang-undang rasmi. Mereka juga boleh menemui isu perhubungan pekerja yang berpotensi dan belajar tentang sikap terhadap terma dan syarat pekerjaan. Subtajuk yang ketiga adalah rasional untuk komunikasi strategik. Seperti yang dicadangkan oleh daya hidup contoh ini, istilah komunikasi strategik masuk akal sebagai rangka kerja penyatuan untuk menganalisis komunikasi oleh organisasi. Contohnya, pertama, keupayaan komunikator untuk membezakan antara aktiviti komunikasi tradisional dan kesannya semakin hilang dengan cepat. Walaupun pihak PDRM menumpukan perhatian kepada penyelarasan pelbagai fungsi, namun kebaikan fungsi itu sendiri sedang ditarifkan semula. Yang kedua, pengamal perhubungan awam sebagai contoh semakin bergantung pada pengiklanan berbayar untuk menyampaikan mesej kritikal mengenai topik yang terdiri daripada reputasi korporat dan isu sosial kepada penajaan acara. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.